Berikut ini saudara adalah kiriman daripada Fauzi berkongsi pengalaman beliau. Katanya, saya dengan beberapa orang sahabat ketika waktu itu saya berada dalam politeknik lah. Sebenarnya kami dari sekolah menengah Nian dan dalam jurusan Film, Sound and Video. Projek kami adalah merakamkan satu dokumentari. Jadi saya dengan juga 4 orang sahabat yang lain nak buat satu projek. Waktu itu dah lama kisi, saya rasa lebih kurang 7 tahun yang lalu kalau tak silap saya, kata Fauzi. Jadi saya dengan teman-teman saya telah pun buat pilihan untuk menampilkan horror dokumentari. Kami telah pun memilih sebuah embassy yang lama. Mungkin ada pernah pergi ke embassy yang disebutkan ini untuk menjalankan rakaman dokumentari dengan 5 orang teman untuk projek bagi jurusan kami lah, Film, Sound and Video, iaitu FSV, kata Fauzi. Dan bila kami sebenarnya sebelum kami pilih lokasi, beberapa lokasi telah pun disarankan. Kami duduk berbincang, setelah itu kami buat keputusan untuk buat rakaman di salah sebuah embassy yang lama di Singapura. Mungkin ada yang pernah ke sana, mungkin ada yang tidak pernah. Tetapi bila sampai di sana, biasalah kalau nak buat dokumentari horror ni mesti pilih waktu malam. Waktu malam selepas pukul 12.30 malam. Jadi 11 lebih kami dah sampai di luar kawasan tempat tu. Sebenarnya tempat tu tak boleh masuk. Tapi entah macam mana, pada hari ini maksudkan saya dengan teman saya pergi 2 hari sebelumnya. Kita sampai, pintu besi tak dikunci. Jadi senang untuk kami masuk. Niat di hati untuk berdiri di luar dan rakamkan video dari luar kawasan tu saja. Oleh kerana boleh masuk, 2 hari kemudian kami datang, masih lagi pintu tak dikunci. Saya dan sahabat pun buat keputusan untuk masuk ke dalam. Kami berbekalkan kamera, kamera yang menggunakan cahaya inframerah supaya dapat merakamkan tempat-tempat yang gelap. Tak boleh gunakan spotlight. Sebab dengan menggunakan spotlight mungkin akan menakutkan benda-benda halus yang kami nak rakamkan dalam video. Apa yang berlaku? Teman saya ni, seorang lagi ni, katanya nak buat lebih challenging. Kisi kami telah pun memasuki salah sebuah ruang ataupun bilik, kata Fauzi. Seorang teman saya telah pun keluarkan satu chalk ataupun kapu. Kemudian dia mula lukis gambar petak bintang di bawahnya. Saya tanya, kau buat apa? Teman saya ni orang Cina lah. Saya tanya, kau buat apa? Dia pun kata, kata nak buat dokumentari horror. Kita mesti undang lah benda-benda ni supaya datang dapat kita rakamkan. Saya marah dia, jangan buat macam ni. Kita cuba aja berdiri di sini dan cuba buat macam biasa. Dia kata tak best, tak thrill. Jadi saya dan seorang dari teman saya namanya Yas, kami pandang antara satu sama lain. Kami biarkan sajalah dia lakukan sebab dia group leader, kata Fauzi. Jadi dia mula lukis bintang, petak bintang bulat. Kemudian dia keluarkan lilin dari bagnya. Dia letak lilin tu di penjuru bintang tersebut. Dia mula bakar. Dan perkara yang dia nak buat seterusnya menakutkan saya. Saya tanya, ni botol ni dalam apa? Dia kata ada darah ayam. Saya tanya, mana dapat? Dia kata jangan tanya, kau rakamkan aja. Kisi, bila teman saya ni namanya Jonathan, telah pun tuangkan titisan darah ayam, entah dari mana dia dapat, dengan lilin dibakar. Kemudian dia mula membaca sesuatu dalam bahasa Inggeris, memanggil-manggil. Bulu rumah saya dengan teman saya seorang yang lagi satu okey. Teman saya nama Yas ni dah rapat dengan saya. Kami dua dah tak sedap hati, Kisi. Baik-baik nak buat sesuatu yang simple untuk projek akhir tahun dan menjadi satu yang kompleks. Saya dah takut. Bila teman saya dah baca dalam bahasa Inggeris, mungkin mentera, kata Fauzi. Kami tunggu. Meremang bulu rumah saya. Saya pandang Jonathan tengok saya, angkat kepala lah. Dia tanya, macam okey tak? Tiba-tiba saya kata pada Jonathan, kenapa tak kita tinggalkan kamera dekat sini? Kita rakamkan, kita pun bawa stand dan kita keluar pergi tempat lain. Jadi Jonathan setuju. Saya letakkan kamera di atas tripod, kata Fauzi. Kemudian teman yang lain cocok kabel. Kita ada bawa monitor sekali. Kabel yang kita bawa tu panjang lah sampai dekat luar bangunan. Ada skrin monitor yang kecil. Kami duduk. Bila kami duduk, kami mula tunggu
untuk sesuatu berlaku. Dalam bilik yang gelap hanya bercahayakan lampu lilin yang dibakar oleh Jonathan. Tiba-tiba, Casey, saya nampak ada benda merangkak perlahan-lahan. Benda tu keluar merangkak dalam gelap. Di dalam bilik itu ada 2 pintu. Satu pintu yang baru kami masuk dan keluar. Satu lagi pintu entah menghala ke mana. Dari pintu yang tak tahu menghala ke mana, keluar sesuatu manusia, saya rasa. Dalam keadaan merangkak macam komando crawl. Dia bukan merangkak macam bayi, tapi macam komando crawl, kata teman kita Fauzi ni. Kemudian mula sampai dekat petak bintang dan menjilat titisan darah yang telah pun dituang oleh teman saya, Jonathan. Jonathan ketika itu sedang berbual dengan seorang lagi sahabat saya. Joe, look at this. Joe, look at this. Teman saya dengan, what the? Teman saya terperanjat, saya pun terkejut, kata Fauzi. Kemudian sahabat saya Yus, bro, ni benda apa ni, bro? Kita semua tercengang, tak tahu nak buat apa ni, Casey. Lama benda tu dekat dalam, lebih kurang 10-15 minit. Kemudian dia merangkak keluar, masuk ke pintu yang sama dia masuk. Kali ini bila kita nak masuk dalam balik, semua tak berani, kata Fauzi. Setelah 1 jam kami cuba tenangkan diri, kami masuk angkat, bintang tu pun kami tak padam, kata Fauzi. Kami keluar, angkat kamera, keluar daripada kawasan tu, naik kenderaan yang dipandu oleh teman saya dan beredah dari kawasan itu. Bila saya nak playback balik, Casey nak tahu, tadi rupa-rupanya saya tak tekan rekod pun. Tapi apa yang saya ingat, saya pasti yang saya ada tekan rekod. Sebab teman saya Yus nampak saya tekan. Saya dah kena marah dengan Joe. Footage yang baik, kenapa tak tekan? Saya kata saya tekan. Kami bergaduh dan akhirnya kami buat rakaman dokumentari horror kami di tempat yang lain. Tapi itulah Casey. Kalau Casey nak tahu, embassy yang lama dimaksudkan adalah terletak di kawasan dan pengalaman yang tak dapat dilupakan, yang menyeramkan. Terima kasih dan selamat tengah malam.